Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tentang kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Engku Nur Yasmin Huaida binti Engku Embung, Nur Farin Farah bin Muhammad Zaini dan saya Ikram Afiq bin Faizal. Okey. Pengenalan kedatangan Islam di Tanah Melayu. Sebelum kedatangan Islam, orang-orang Melayu menganut animisme. Animisme ni ialah kepercayaan terhadap tumbuhan, haiwan dan berhala. Situasi ini berubah setelah kedatangan Islam yang memperkenalkan konsep tauhid dengan menyangkal adanya banyak dewa. Islam telah berhasil menarik minat masyarakat setempat dengan menekankan konsep keesaan Tuhan. Sejak kedatangan Islam, orang-orang Melayu telah secara bertahap ditinggalkan dan kebiasaannya yang bertentangan dengan keyakinan Islam mereka. Islam diyakini telah lebih dahulu tiba di wilayah Melayu pada abad ke-7 Masihi. Okay, saya akan terangkan tentang teori kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Peranan dagang Arab, pendapat ini berdasarkan antaranya kegiatan hubungan perdagangan orang Arab dengan alam Melayu sejak zaman sebelum munculnya Islam di semenanjung Tanah Arab. Selain itu, SM Naqib Al-Atas menegaskan hakikat bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan konsep dan istilah dan sistem tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya. Seterusnya, pengislaman pemerintah. Kerajaan Perak dan Samudra Pasai merupakan pusat tamadun Melayu Islam terawal. Perak merupakan kerajaan Melayu Islam pertama yang ditubuhkan pada tahun 840 dengan raja pertamanya, Sultan Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Raja Pasai bernama Morah Silau telah diislamkan dan diberi nama Sultan Malik Al-Saleh oleh Syekh Ismail. Muncul kerajaan Islam Aceh selepas kejatuhan mereka dan mengambil alih peranan penting sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama, ditabarkan sebagai Pemerintah Aceh. Peranan Aceh sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam telah menyebabkan ianya digelar Serambi Mekah. Seterusnya, kekuatan Melaka. Kerajaan Melaka yang dibuka sekitar tahun 1400 Masihi oleh para Miswara apabila ianya diserang oleh kerajaan Jawa. Menerima ajaran Islam yang disampaikan oleh Madam Syed Abdul Aziz, seorang mubalik dari Makkah sekitar 1414 Masihi. Kitab-kitab tauhid yang berunsur tasawuf seperti Kitab Dur Al-Masam karangan Abu Ishaq Al-Shirazi dan Ummul Barahim oleh Al-Sanusi telah diajarkan di Melaka, Aceh dan Riau. Okey, seterusnya. Teori kedatangan Islam dari China. Melalui kegiatan perdagangan, keperluan barangan merupakan faktor yang mewujudkan hubungan secara langsung dan tidak langsung antara pedagang Arab dan Parsi yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan negara China. Pada abad ke-5 lagi, kapal-kapal Parsi telah berlayar di sekitar lautan Hindi, akan tetapi pada masa ini, mereka masih belum lagi mengambil peranan yang aktif, terutama dalam kegiatan ekonomi China. Hal ini telah mewujudkan hubungan antara pedagang Parsi dan juga negara China yang secara tidak langsung mempengaruhi sejarah Indonesia Barat. Seterusnya, kegemilangan kota Kanton dan Hainan. Teori ini dipelopori oleh seorang penulis Sepanyol iaitu Emmanuel Godinho de Heredia. Antara bukti dan hujah rasional yang dikemukakan ialah penemuan batu bersurat di Champa bertarikh 1039 Masihi, di Brunei bertarikh 1048 Masihi, di Larin, Jawa bertarikh 1082 Masihi dan batu bersurat di Terengganu bertarikh 1303 Masihi. Kesemua ini bukti sejarah mencatatkan adanya masyarakat Islam dan menunjukkan arah kedatangan Islam ke rantau ini melalui negara China. Penemuan batu nisan.
Beberapa buah batu nisan yang terdapat di Nusantara menjadi bukti antaranya seperti penemuan batu nisan yang dikatakan sebagai wali Allah berketurunan Arab bertarikh 419 Hijrah bersamaan tahun 1028 Masihi yang terdapat di Pekan Pahang, dan batu bersurat Terengganu bertarikh 702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi. Terdapat catatan dalam dinasti Sung bahawa kedatangan Islam di Nusantara melalui sepanjang pantai laut Cina dan dibawa oleh pedagang Islam dari Tiongkok pada tahun awal 977 Masihi. Laporan ini menjadi pegangan kuat SQ Fatimi bagi membuktikan teori kedatangan Islam itu dari Cina selain daripada dua batu tersebut. Seterusnya, teori kedatangan Islam dari India. Penemuan batu nisan. Para sejarah India tidak sepakat tentang dari daerah manakah agama Islam dibawa ke Nusantara. Ada yang mengatakan dari daerah Gujarat atau Bengala dan India Selatan, khasnya Malabar. Mengenai teori dari Gujarat, telah diperkuatkan oleh kajian GP Moquett mengenai batu nisan di Pasaran bertarikh 1428 Masihi dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim Negeri Sek yang bertarikh 1419 Masihi. Oleh kerana kedua-dua batu nisan itu seakan-akan sama dengan batu nisan Umar Ibn Ahmad Ghazaruni di Gujarat, maka Moquett membuat kesimpulan bahawa kedua-duanya dibawa dari Gujarat. Seterusnya, pengislaman pemerintah. SQ Fatimi mengatakan agama Islam di Nusantara telah disebarkan dari Bengala. Menurut Thomas Peirce, Malik Al-Saleh yang menjadi Raja Islam yang pertama di Pasar adalah seorang pedagang Bengali dan berasal dari Bengala. Oleh kerana Parsi dianggap oleh Fatimi sebagai negara pertama yang memeluk agama Islam, maka disimpulkan bahawa Islam juga berasal dari Bengala. Seterusnya, pegangan mazhab. Mengenai teori dari India Selatan pula, ia dikemukakan oleh Barokar dengan alasan bahawa bentuk-bentuk popular Islam seperti ceri mistik, sastera Roman dan sebagainya yang terdapat di Indonesia adalah berasal dari India Selatan, bukannya dari tempat lain. Manakala teori dari Malabar, antara pendukungnya ialah Thomas Arnold yang menggunakan alasan persamaan mazhab Syafi'i dengan Indonesia. Teori kedatangan Islam dari Kemboja dan Campak. Menurut Art Aiken, orang Islam di Nusantara berasal dari Indochina dalam kurun ke-7 Masihi dicatatkan bahawa orang Melayu telah mengadakan hubungan dengan penduduk Campak dan Kemboja. Hubungan ini terjalin berdasarkan kepentingan penaklukan dan perkahwinan terutamanya antara keluarga diraja. Islam dilaporkan telah berkembang di Campak iaitu di daerah Paras sejak abad ke-8 Masihi lagi. Teori ini dipegang berdasarkan kepada perhubungan tersebut dan kedatangan Islam menerusi daerah Parang. Di Campak terdapat dua buah inskripsi yang menguatkan lagi dakwaan sesetengah ahli sejarah mengenai kedatangan Islam dari Campak. Terdapat sebuah batu nisan yang bertulis Khat Kufi bertarikh 1039 Masihi dan sebuah monumen bertarikh 1025 Masihi dan 1039 Masihi. Pada monumen tersebut terdapat catatan yang berhubung dengan hubungan Islam. Hukum Islam, Assalamualaikum, saya Ukuna Yasmin akan membentangkan faktor penyebaran kedatangan Islam di tanah Melayu. Pertama faktor perdagangan. Para pedagang memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Malaysia. Arab, India dan Persia pedagang yang telah berdagang dengan suku Melayu sejak abad ke-8 atau ke-8 atau ke-9 Masihi. Peranan mereka dalam penyebaran agama Islam dapat dibagi menjadi dua bahagian. Satu adalah upaya mereka sendiri untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat, dan yang lainnya adalah untuk naik kapal mereka melalui fasiliti yang mereka berikan untuk Islam misionaris untuk berpindah dari satu port ke port lain untuk berkhutbah. Terusnya, faktor perkahwinan.
Majlis perkahwinan boleh berlaku dalam dua cara, iaitu melalui formal atau upacara tradisional yang dijalankan oleh anggota keluarga dan rakan. Saudagar Islam berkahwin dengan gadis tempatan, terutama pembesar dan gadis tempatan dan kerabat diraja, adalah sebuah pernikahan dengan raja dan puteri raja tempatan atau yang lain wilayah boleh digunakan. Berlak menyebabkan beliau memeluk Islam dan dipanggil Malikul Saleh. Ketiga ialah hubungan diplomatik. Penyebaran Islam di tanah Melayu turut didorong oleh faktor hubungan diplomatik dengan negara luar seperti Kerajaan Mogul di India dan Mekah. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di Aceh misalnya mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam seperti Gujarat, Malabar, Turki, Mesir, Mekah dan lain-lain. Empat ialah faktor penaklukan. Penaklukan yang dilakukan oleh sesebuah negara Islam ke atas daerah lain mendorong tersebarnya Islam dengan cepat. Jika daerah yang ditawan belum Islam, maka melalui penaklukan itu para pembesarnya akan terpengaruh dengan Islam kerana motif politik, pendudukan, ekonomi dan sebagainya. Jika daerah yang ditakluk itu telah Islam, maka Islam dapat dikembang dengan lebih berkesan lagi. Terakhir ialah faktor kesasteraan dan penulisan. Kesasteraan dan penulisan juga menjadi faktor paling penting tersebarnya Islam di tanah Melayu. Selepas kedatangan Islam, muncul tulisan Jawi yang berasal daripada abjad huruf Arab. Dengan adanya tulisan tersebut, maka bahasa Melayu berkembang dengan pesat sekali. Nahu dan perbendaharaan bahasa Melayu dilekatkan dengan pengaruh unsur-unsur Nahu dan kata-kata Arab hingga bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi sistem pelajaran dan pendidikan di Nusantara. Okey, pengaruh kedatangan Islam di tanah Melayu. Pertamanya ialah aspek perundangan. Undang-undang syariah telah menjadi sebahagian undang-undang yang wajib dikuatkuasakan di samping pemakaian undang-undang adat. Seterusnya, kerajaan Islam Melaka telah menguatkuasakan undang-undang syariah mengikut mazhab Syafi'i. Bagi aspek keilmuan pula, pendemokrasian ilmu berlaku dalam masyarakat yang mana sebelum ini zaman Hindu-Buddha, ilmu cuma boleh dipelajari oleh golongan tertentu sahaja seperti kalangan golongan bangsawan dan golongan di istana sahaja. Menurut Siddiq Fadil, kedatangan Islam telah membawa transformasi intelektual yang cukup hebat di kalangan masyarakat Melayu sehingga mampu membina masyarakat berbudaya ilmu, saintifik dan rasional. Keempat, aspek ekonomi. Kedatangan Islam telah membawa kegiatan perdagangan lebih rancak dan aktif daripada sebelumnya. Munculnya pasar-pasar dan kota bersifat internasional. Penggunaan mata wang telah digunakan dalam urusan jual beli. Ini adalah disebabkan pertambahan perdagangan asing ke alam Melayu. Seterusnya, Islam juga memperkenalkan institusi zakat, sistem timbang, ukur, sedekah, kafarah, wakaf dan baitul mal yang merupakan fenomena baru masyarakat di alam Melayu. Yang terakhir ialah aspek akidah. Kedatangan Islam telah mengubahkan masyarakat Islam di alam Melayu daripada beragama Hindu-Buddha kepada berakidah Islam, iaitu mentauhidkan Allah. Akhir sekali, kesannya pandangan semesta Melayu telah dibentuk berasaskan hablum minallah, berbuat baiklah kepada Allah, dan hablum minan nas, berbuat baiklah kepada manusia. Sekian saja, terima kasih. Ikram Afiq. Okey, untuk kesimpulan, sejarah kedatangan Islam sangat dominan dalam pembentukan tamadun kerana hal atau perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai-nilai murni dan tingkah laku yang mulia merupakan ciri-ciri tamadun yang amat dititikberatkan dalam pembinaan sesebuah tamadun. Keberadaan Islam di rantau alam Melayu yang terdiri daripada daratan dan kepulauan yang banyak jumlahnya, yakni gugusan kepulauan Melayu, telah berjaya membina satu imej baru kepada masyarakat rantau alam Melayu. Agama Islam merupakan salah satu agama yang mudah difahami serta menekankan hak kesamarataan antara lapisan masyarakat
bersifat rasional dan logikal yang mengutamakan kehalusan akhlak dan budi bahasa yang dianggap serasi dengan orang Melayu. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa kedatangan pengaruh Islam ke dalam tamadun Melayu telah lama disebarkan oleh para pedagang sejak dari dulu lagi. Okey. Sekian saja pembentangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih.